Selamat sejahtera semua pelajar. Okey, hari ini kita akan cikgu akan menerangkan kepada anda tentang cara pembelajaran pantas melalui cara scientifically. Maksudnya dekat sini cara yang hari ini cikgu akan tekankan adalah cara yang telah terbukti kebergunaan dia melalui beberapa kajian saintifik yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh antarabangsa. Okey, ni dia slide cikgu. Cikgu akan membincangkan dalam sebenarnya ada 18 hingga 17 cara yang cikgu akan bentangkan kepada anda. Cara pembelajaran pantas. Jadi sebelum tu cikgu harap anda tarik nafas anda supaya anda tak rasa ngantuk ya. Cikgu faham situasi anda daripada pagi mendengar dan mendengar dan kita terpaksa akur dengan pasca PKP punya cara ni, terpaksa lah ya. So harap anda boleh mendengar apa yang cikgu sampaikan. Kalau anda tak dapat juga, nanti boleh menonton di laman YouTube rasmi UBK kita. Okay, yang pertama yang cikgu akan terangkan adalah learn the same information in variety of ways. Okay, Bills J 2008 menyatakan benda tu. So menurut kajian beliau, apabila kita belajar satu perkara yang sama, topik yang sama, tetapi dengan pelbagai cara, dia akan meningkatkan daya ingatan kita. Contohnya, dalam tajuk kenegaraan kita ambil sebab perlembagaan, dan kita baca tentang perlembagaan dan nota dalam kelas, nota yang cikgu bagi cara satu, buat mind map cara kedua. Lepas tu kita buat kita menonton video tentang perlembagaan, kita baca buku perlembagaan, dan kita buat some latihan. So dah ada 5 cara tapi satu topik yang sama. So melalui itu dia akan merangsang otak kita untuk memikir dari pelbagai aspek dengan pelbagai cara dan memudahkan kita untuk membuat latihan itu dan meningkatkan daya ingatan kita. Okey, cara kedua yang kita nampak ni, study multiple subject each day rather than focusing on subject or one on subject or two subjects. Okey, dekat sini macam kita pelajar tingkatan 6 akan ambil 4 paper. Jadi dia adalah bagus untuk kita membelajar setiap subjek setiap hari lah. Daripada macam kita letak Selasa pengajian Rabu kepada sejarah, lepas tu BM, and then pengajian perniagaan ataupun ekonomi. So bila kita letakkan seperti itu, dia tak salah, tapi otak kita macam akan confuse bila kita menerima informasi yang sama dari sudut yang sama setiap hari, dari pagi sampai petang. So better, okay, sebelum kita first kita study pengajian setengah jam, lepas tu take 5, kita buat air, minum, take nap ke apa ke, ini kita sambung balik study ekonomi. So bila proses tu berlanjutan, otak kita akan fokus di pelbagai sudut, dan benda itu membantu untuk daya ingatan kita juga. Okey, yang ketiga antara yang penting juga, review the information periodically instead of cramming. Okey, dekat sini maksudnya cikgu akan membacakan satu contoh dekat sini. Hari pertama kita dah baca, dapat informasi baru. So mungkin minggu depan anda akan mula membelajar subjek-subjek yang baru yang mungkin anda tidak pernah belajar sebelum ni. So lepas kita dapat informasi baru pada hari pertama, itu adalah first review kita. So second review kita seharusnya lakukan pada topik pertama kita 3 hari selepas first information itu. Ya, 3 hari lepas kita dah belajar. So contoh hari Isnin kita dah dapat informasi itu, dan kemudian kita kena belajar balik subjek itu 3 hari daripada hari tersebut, iaitu hari Rabu. Kemudian hari ke-7. So hari ke-7 daripada hari ke-3. Dan hari ke-21, hari ke-30, hari ke-45 dan hari ke-60. So dia ada cara dia. Cara dia kita untuk buat letakkan untuk ulang kaji. Kita kata ulang kaji kadang-kadang, tapi kita buat apa? Okey, hari ni cikgu dah ajar, ini bila nak exam baru kita akan membuat ulang kaji. Itu adalah cara yang amat salah. Itu yang menyebabkan kita tidak dapat fokus atau kita lupa apa yang kita telah belajar. Terutama subjek-subjek yang theoretical, subjek-subjek yang perlukan latihan yang banyak. Kita perlukan benda-benda seperti ini. Kita perlu merancang jadual kita dengan seeloknya supaya kita boleh melakukan ulang kaji dari awal, bukannya at the last minute. Ingat bukan last minute.
Okay, ini satu fakta yang menarik juga bagi saya, iaitu sit at front of class. Okay, mungkin anda rasa mungkin ni tak betul, tapi kajian ni telah dilakukan oleh Brennell dan Chowdhury dan Gilles, kalau tak silap saya nama dia. Okay, menurut kajian beliau, mereka ni pelajar yang duduk di row pertama atau row hadapan mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk skor dalam mata pelajaran tersebut berbanding pelajar yang duduk di row yang belakang. Okey, dalam kajian mereka mendapatkan bahawa dia ada statistik dia, value dia adalah 80% untuk dapatkan keputusan yang lebih tinggi bagi pelajar yang duduk di row hadapan berbanding dengan pelajar yang duduk di row belakang, iaitu 68.1%. Nampak tak kat situ? Saya rasa benda tu betul juga sebab dulu cikgu suka duduk di row yang hadapan. Sebab walaupun kita bukan pelajar yang pandai, tapi bila kita duduk di row yang hadapan, kita akan lebih fokus sebenarnya sebab cikgu sentiasa akan memerhatikan kita dan kita akan lebih fokus dan informasi itu sampai pada kita. Dan bila kita tak faham, cikgu mudah detect kita sebenarnya bila kita duduk di row yang hadapan, ya. So berebutlah ya untuk duduk di row hadapan nanti. Okey, seterusnya adalah don't multitask. Simply don't multitask ni nak bagi tahu sekarang dengan era ni saya nampak lebih ramai yang suka menggunakan gadget, buka YouTube dengan lagu. Okeylah, dengan lagu tu boleh, just better is instrument instead of lagu yang ada lirik. So kalau background music is okay, it's fine. But yang tak bagusnya bila kita mendengarkan muzik, lagu dan kita melayang emosi kita kat situ, lepas kita membaca subjek. So dia agak tidak bagus. Dan ada pula yang phone tak kerti nak silent kan. Lepas tu dia suka tengok notification keluar, tak. Oh, siapa? Ali message, kenapa? Lepas tu Abu message, kenapa? So benda-benda seperti itu agak mengganggu sebenarnya. Yang mengganggu kita punya fokus. Sebab tu kita kata don't multitask. Kalau boleh, kalau study tu study saja. Itu sangat penting untuk membantu kita punya ingatan daripada kita buat 2-3 perkara dan sambil masak nak study ke, kan. Pagi nak buat sarapan, lepas tu tengah study, is tak bagus lah. Just sekadar nak tengok-tengok review tu boleh lah. But kalau nak kata study dan buat beberapa perkara pada masa yang sama tu memang sangat tidak digalakkan, dan kebanyakan informasi yang korang akan baca tu memang tak akan masuk dalam kepala korang. That's why saya nak beritahu, tolonglah jangan, kalau boleh time dalam kelas pun, time nak study pun, tutup lah notification tu, phone tu tutup sekejap, fokus sekejap. Kita buat benda tu pun untuk diri kita. That's why. Dan kajian pun telah menyatakan dan kalau berdasarkan yang ni, korang boleh lihat daripada banyak kajian sebenarnya yang dilakukan. So hope you will follow this thing lah, nasihat saya lah. Okey, cara ke-6 tengok. Cara ke-6 adalah simplify, summarize, compress the information. So dekat sini, bila kita dapat sesuatu information, satu petikan, kita baca dekat satu bab tu, kita buat simplekan benda tu, kita highlightkan benda-benda info penting, lepas tu kita summarizekan apa yang kita belajar dan compress the information. So bila compress tu, kita boleh katakan kita boleh buat mind map. So dari situ kita akan lebih mengingat, sebab benda yang sama ni kita akan go through with 3 step. So benda tu amatlah membantu kita untuk membuat benda, mengingatkan lah, membantu untuk daya ingatan kita. Dan seterusnya adalah take notes by hand instead of using your laptop or phone, kan. Sebab apa? Ini kajian daripada Mueller P 2013 dalam menyatakan bahawa bila kita menulis dengan tangan kita sendiri, bila cikgu cakap, so fokus kita lain untuk part yang lain. But yang paling penting, otak kita dia akan recognize dengan lebih cepat bila kita membaca balik tulisan tangan kita. Ya, otak kita akan tangkap dengan cepat tulisan kita berbanding dengan tulisan yang kita lihat di print out atau laptop atau tab atau handphone kita. Sebab tu bila cikgu bercakap dalam kelas, sebolehnya tulis nota, ambil nota menggunakan tangan. That means writing lah, handwriting lah. Tak perlulah typing kat apa tu. Bukannya benda tu buruk, but
otak kita lebih mudah tangkap untuk handwriting, our own handwriting. Ni antara hack-hack yang kita boleh gunakan untuk pembelajaran yang lebih efisien. That's why cikgu kata, dia bukan satu benda yang menyusahkan. Kita tahu sekarang ada globalisasi. Tapi, benda-benda simple seperti ini akan membantu kita. That's why cikgu nak remind anda. Okay, seterusnya adalah write down your worries, iaitu menulis balik kebimbangan kita, seperti adakah saya akan perform dengan baik exam ini? Apakah saya faham? Apakah saya dah lupa apa yang saya telah belajar? So bila kita write down kita punya worries tu sebelum kita exam, sebelum kita masuk ke dewan peperiksaan, benda tu bantu kita ya. Benda tu akan bantu kita untuk contohnya kan, kita dah tulis. Adakah saya ingat lagi konsep key dan equation tu? Kita tulis kebimbangan kita. So, bila kita tulis kebimbangan kita, kita boleh try buat latihan tersebut. Nampak tak di situ? So, bila kita try membuat latihan tersebut, benda tu membantu kita mengurangkan kita punya rasa resah bila kita nak menduduki exam tu. So, harap benda tu pun korang follow ya. Okay, next. Test yourself frequently. Benda ni nampak kan? Kita tak perlu tunggu untuk cikgu buat latihan, quiz dalam kelas, baru kita nak uji diri kita. Okay, tak salah. But sebolehnya setiap topik dah habis, kita uji. Sebelum cikgu bagi latihan tu, kita buat. Kita try. Adakah kita ingat? Okay, every once a week ke, once a month ke, kita buat benda tu. So, kita will updated our knowledge tau. Kalau tak, kita akan feel not good lah. We will forget easily. Kita kan manusia. So, melainkanlah kita ni jenis yang gifted. That's why kita selalu uji diri kita sendiri untuk pastikan kita ni sentiasa ingat maklumat-maklumat yang telah disampaikan tersebut lah. So, ini pun satu cara untuk pastikan kita tidak lupa apa yang kita telah belajar ya. Okey, dan nombor 10, jika anda lihat, hubung kaitkan apa yang anda telah belajar dengan sesuatu yang anda dah tahu sebelum ni. Ya? Sebolehnya lah hubung kaitkan. Contohnya, contoh cikgu akan bagi pada subjek ekonomi lah, sebab cikgu memang dulu ambil ekonomi dan memang sangat suka pada ekonomi. Apa yang saya akan buat adalah bila kerajaan membentangkan belanjawan negara, saya suka tengok benda tu. So kita boleh lihat dia kat situ konsep KDNK, berapa pendapatan boleh guna, berapa pendapatan per kapita, benda-benda tu. Menonton berita, ya, menonton berita terutamanya sudut bahagian yang bisnes dan ekonomi tu. So dari situ kita akan dapat memahami konsep yang kita telah belajar dalam kelas tu dekat realiti, dan benda tu akan membantu kita untuk menjawab soalan exam, terutamanya soalan esei. Dan bila kita kaitkan dengan realiti atau informasi yang kita sedia tahu, dia sangat memudahkan kita. Contoh juga macam kita kan dalam ekonomi, kita akan belajar isi rumah, firma, benda-benda konsep tu, cuba kaitkan dengan kehidupan sehari-hari kita. Tak semestinya ekonomi, dalam semua subjek. Apa yang kita belajar kaitkan dengan pengetahuan yang kita dah sedia tahu, sedia maklum. Dari situ kita dapat skor, dan dari situ kita dapat meningkatkan daya ingatan kita. So, hope you guys boleh catch up lah, ya. Yeah. Okay, dan sekarang dekat teknik nombor 11 lah. So, saya harap anda masih bersama saya, dan saya ingin ingatkan kembali, kalau rasa mengantuk, sila dengar dengan badan, tarik nafas. So, make it simple dan relax. Dengar ya, apa yang cikgu nak cuba sampaikan hari ini. Ni, read key information out loud. Okay, dekat sini apa yang dimaksudkan adalah apabila kita nak hafal formula atau fakta, first kita baca, dah masa memorize, kita membaca, lepas membaca, kemudian kita membaca lagi sekali dengan kuat, biar kita dengar balik, tahu orang sekeliling kita pun dengar. Kalau boleh kita baca dekat bilik seorang-seorang, ataupun tak apalah, kita orang gila pun tak apalah, but keluarkan suara tu.
Ya, kita baca dengan kuat. Lepas tu tutup balik benda tu dan cuba baca balik benda tu. Ingatkan balik benda tu dan sebutkan, keluarkan perkataan tu. Sebab bila kita keluarkan, yang bagusnya dia melibatkan berbagai panca indera, iaitu perbuatan, pendengaran kita dan mulut ialah kita cakap, pendengaran, dan kalau saya suka menggunakan gaya lah bila saya menghafal. So benda tu membuatkan saya mudah hafal, tu cara saya. Tapi kalau ikut MacLeod ni, dia suruh kita bacakan informasi tu lebih kuat lah. Kuat dan mendengarkan kembali, kita kuat bacakan, kemudian menghafal, lepas tutup, lepas tu sebutkan balik, ulang balik benda tu, lepas tu tutup, sebutkan balik sehingga kita ingat dan ulangi proses tersebut. So benda tu, that's why some people say bila kita mengajar orang lain, kita akan menjadi lebih pandai terhadap subjek tersebut. Ya, betul. Sebab itulah, sebab kita mengeluarkan, dan bila kita mengeluarkan, kita juga mendengarkan benda tu. So dari situ ia membantu kita untuk mengingat kembali. Okey, dan seterusnya take regular study break. Benda ni sebenarnya sangat penting bagi saya sendiri juga. Bila kita study, pastikan maksimum kita boleh go on to 40 minutes lah. Ya. 40 minutes, kita dah study, take break at least 10 to 5 minutes. Ya. 5 to 10 minutes, kita take break, relax kejap, and then sambung balik. Ya. Bila masuk saya take 10 to 5 minit tu pun, bukannya kita ambil phone, check message, tak. Kita tenangkan fikiran, cuba minum air, basuh muka, jalan kejap. That's what means take 5. Dari situ dia membantu kita untuk otak kita tu dia macam perlukan break lah. CPU kita tak besar, walaupun CPU kita besar, tapi kita kadang tak terbiasa train. So human punya maximum normally 40 minutes lah. Ada setengah orang 20 minit, 30 minit pun dia dah macam ting-tong lah. So benda ni cikgu katakan 40 minit tu normal, tapi kalau anda rasakan 20 minit, 30 minit pun rasa dah ting-tong, so you should do something for it. Take break, rehat kejap, itulah dikatakan kat sini untuk membantu kita punya daya ingatan. Ya. Kita tak nak waste our energy. This one is hack, Okay, yang ke-13 ni guys. Setiap kali lepas tadi kita bagi reward pada diri kita sendiri. That's why dari tadi saya kata jangan guna gadget, jangan tengok WhatsApp, bla 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 bla. So, ingat ni. Kita boleh bagi gadget kepada kita after kita settle study. Nak main PUBG ke, nak main apa ke, boleh. Tak salah. Tapi kita settle dulu. Kita dah janji pada diri kita, hari ni saya nak habiskan topik 1, topik 2, topik 3. Settle tu saya buat exercise, main map. Settle dah. Lepas settle tu saya nak main PUBG. That's reward. So benda tu penting. Tak salah bagi reward pada diri sendiri. Kalau bukan kita nak bagi reward, siapa lagi nak bagi reward pada diri kita? So pastikan anda bagi reward pada diri anda in a good way lah. Jangan macam tak habis study tapi macam okay lah saya dah study half pay, saya nak bagi reward. It's not there. Kalau macam tu tak payahlah kan, tak payahlah study kan, tak payah nak bagi reward. Itu bukan reward, itu maksudnya menipu diri sendiri. Reward tu maksudnya saya nak baca topik 1, topik 2, topik 3, settle, saya buat mind map, saya buat exercise, saya buat essay, then saya nak main PUBG. Yes, that's good. But kalau baru settle topik 1, okay lah saya dah buat lah topik 1, saya nak bagi reward pada diri saya. Saya nak main PUBG, saya nak main WhatsApp, saya nak call girlfriend saya nak call bla bla bla. So itu adalah menipu diri sendiri. Saya harap anda faham benda tu. Okay, seterusnya focus on process, not on the outcome. Okay, benda ni pula dia lebih kepada proses. Proses tu dari tadi kita tengah terangkan, proses tu maksudnya proses pembelajaran. Kita kena fokus. Memang kita kena fokus on outcome. Kita tahu outcome tu penting. Outcome tu adalah dapatkan 4 flat.
ataupun dapatkan 3.3, dapatkan 3.5. Itu adalah outcome kita. Tapi jangan terlalu kejar outcome sehingga kita jadi stres dan burden ourselves. Itu salah. Yang penting kita ikut proses dia. Proses dia itu apa? Pergi ke sekolah setiap hari, buat revision, buat latihan yang cikgu berikan, ya, baca nota-nota tambahan, buat mind mapping, selesaikan kerja kursus anda, menduduki exam P3, P1, P2. So itu adalah proses. Proses tu kita kena lalui. Tapi jangan terlalu fokus pada saya nak study untuk A, saya nak A, saya nak A, saya nak A, saya nak A. Stres, membunuh diri. Itu maksudnya. Ya. Nanti benda tu sangatlah tidak unhealthy. Ya. Benda tu sangat tidak bagus untuk kesihatan mental kita. Jadi kita go with the flow. That's why semalam pun cikgu dah cakap dekat anda, bila masuk STPM ni kita masuk sebab kita nak belajar, kita happy dengan keputusan kita, kita nak go with the flow. Bukannya sebab dipaksa atau apa, sebab nanti kita akan stres. Jangan streskan diri anda. Kita bila dah sedia, kita dah maklum. That's why 3 hari ni, 3 hari. So hari ni hari ketiga, kita tengah go through the orientation. Korang dah dengar apa tu. So boleh juga dengar dari penasihat sini anda nanti. Check up ke, boleh jumpa kami dekat counselling. Pastikan anda tahu apa itu proses pembelajaran di tingkatan 6. Ya, dan baru buat keputusan. Bukan ini proses tak tahu, tapi saya datang untuk tingkatan 6 nak for flat, nanti saya nak sambung belajar di Universiti Melaya untuk peguam. Wow. Lepas tu cikgu tanya, kamu tahu tak proses pembelajaran di tingkatan 6 macam ni? Kamu tak tahu. For what? So proses tu penting. Proses pembelajaran kita untuk menuju kejayaan kita itu adalah amat penting, ya. Harap anda maklum. Okey, seterusnya adalah drink at least 8 glass of water a day. Ini pun adalah satu benda yang agak penting juga. Kita kena minum air. Sebab apa? Anda dah tahu kan, otak kita ni dia perlukan air, oksigen. So bila kita minum air dan udara, oksigen tu baru dia akan berfungsi dengan bagus. Badan kita pun mostly oksigen. Sama juga otak kita. Jadi oksigen tu sangat penting. So oksigen untuk otak boleh disupply melalui beberapa cara, antaranya pernafasan. So tarik nafas panjang, lepas. So dia membantu untuk kita oksigen, pump oksigen ke otak kita. Or minum air banyak. So dia juga bantu kita untuk membekalkan oksigen. Bila otak kita cukup dengan oksigen and everything, kita akan more energetic, kita tak rasa ngantuk, tak lesu, apa yang masuk semua cepat masuk. That's why air tu pun penting, at least 8 gelas, ya. Kalau lebih bagus, depends on yourself. Tapi jangan kurang lah, jangan dehydrate yourself. Yes, dekat sini ada 3 lagi benda yang saya nak cakap, iaitu exercise at least 3 times a week. Benda tu sangat penting. Bersenamlah, tak kira lah apa cara pun, hiking ke, cycling ke, running ke, pergi gym ke, swimming ke, or else bola sepak, futsal dah boleh main ke sekarang, bola sepak tak boleh lagi kan. So apa yang boleh tu buatlah. Sebab benda tu sangat bantu. Macam kita kata, badan yang cergas bantu untuk minda yang cerdas. So exercise ni saya rasa semua kita dah tahu dah, dari dulu kita dah dengar. Exercise juga sangat penting dan menyebabkan kita very energetic lah. Dan itu bukannya tipu ataupun angan-angan kosong, sebab cikgu sendiri boleh katakan nampak perubahan. Dulu saya malas tau nak exercise, tapi bila sekarang ni lebih kerap melakukan senaman apa semua tu, semangat dia untuk bekerja tu lain lah, boleh katakan. It's true. So boleh anda melakukan, sebab bila kita bersenam, hormon serotonin tu akan keluar dengan banyak. So dia bantu untuk kita release stress. That's why pentingnya bersenam. Okey, dan nombor 17 ni pula, tidur sekurang-kurangnya 8 jam setiap malam, dan jangan study overnight.
Ya, sebab saya nampak ya ramai yang kita ni study overnight. Study overnight tu tak salah, tapi pastikan dia cukup tidur 8 jam tu. Ni study tak cukup tidur. Datang nak jawab exam. Hancur. Sorry to say, hancur. Ya. So, tidur tu penting ya supaya otak kita tu tak cramp. Otak kita tak cramp ya. Otak kita tak jadi gila. So pastikan kita tidur secukupnya 8 jam sekurang-kurangnya. Dan subjek-subjek atau teori-teori yang agak berat tu, sebaiknya kita study, contoh setengah jam sebelum tidur tu, cuba hafal rumus-rumus dia tu sebelum kita tidur. Kita tengok, go through, kita hafal, and then masuk tidur. So benda tu akan memudahkan kita untuk ingat, dan dia akan, orang kata, jadi pendaman kita. Dia, orang kata apa, daya ingatan kita tu ada 3 level, so dia akan masuk ke level yang dalaman, deepnya lah. So it's very good kalau ada subjek-subjek yang suka, terutamanya again ekonomi. Okay, macam ekonomi, kalau nak hafal teori dia, formula-formula dia, sebaiknya baca sebelum tidur lah. Kalau saya dulu untuk subjek tu, saya akan 20 minit saya baca, tidur 10 minit, lepas tu bangun, baca balik. Dia macam hack yang saya buat. So you have to find your own way juga. Dan yang ketiga adalah eat omega 3 fatty acid. Ya. So ni juga penting, iaitu seperti sardin, ikan, salmon, pumpkin, dan kalau fish oil pun adalah. So kalau tak, paling benda simple pun seperti kita boleh dapat dekat pumpkin seed ataupun sardin pun boleh kan. Kita selalu makan sambal sardin and everything. Itu adalah sangat penting sebab dia ada komponen dalam otak kita, brain kita. So it's help untuk dan dia mengurangkan kita punya risiko terdapat stres. Ya, that's why kalau ada beberapa kajian yang mengatakan, kalau korang pernah dengar, macam orang Yahudi that's why ni kita kata antara yang brilliant, genius ya mereka ni, sebab mereka ni pemakanan dia memang ambil ke kacang banyak, almond. Bila ibu mengandung pun dia dah start makan ke kacang yang banyak, salmon dan benda-benda seperti ini. That's why dia buat, kita boleh katakan mereka ni antara yang intelijen juga di dunia sebab cara pemakanan dia. Dan next, orang Jepun. Kalau orang Jepun kita makan, dia lebih makan ikan. So dan kita boleh nampak kan, dia punya intelligence dia tu higher, semakin tinggi. That's why. So antara yang penting, dan pemakanan sihat ya, itu pun penting. Saya rasa ini sahaja daripada saya. Saya seterusnya nak bagi kepada Cikgu Nurul Huda untuk slide dia yang seterusnya. So you guys, kalau ada apa-apa persoalan, jangan segan datang jumpa saya di bilik kaunseling. Kita boleh bincang lebih banyak tentang ini dan lebih detail. Sorry, kita terpaksa jumpa dalam alam maya seperti ini pasca PKP. So hope we will meet again soon in face to face. Kita boleh jumpa ya. So bilik kaunseling sudah terbuka untuk anda. Seterusnya Cikgu Nurul Huda akan ambil alih. Thank you.